Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat 57 nombor 30 kan? Baik, kita tengok kitab kita Alamat Kiamat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, tanda yang ke-30, difasadkan segala hati dengan berhasad dengki. Fasad ni maksud dia rosak. Hati itu rosak kerana hasad dengki. Dan saya mungkin pernah sebut kat tuan-tuan, saya tak ingat, berhati-hati dengan dengki. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dengki adalah dosa yang pertama di langit dan di bumi. Dengki ni berat lah tuan-tuan, tak boleh tengok orang lebih kan. Jadi dosa yang pertama di langit dengki, dosa yang pertama di bumi pun dengki. Dahsyatlah dengki ni. Dengki yang pertama kata Imam Al-Qurtubi di langit adalah iblis dengki pada Nabi Adam AS. Jadi dengki kan. Dan dia tak mau sujud dan dia goda Nabi Adam, betul tak? Dia goda sampailah Nabi Adam turun ke dunia. Nabi Adam tak buat dosa tuan-tuan, tapi Nabi Adam dia terlupa tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat, kita baca Quran, Nabi Adam makan apa? Buah tu Nabi Adam terlupa. Kalau kita lupa tak apa, bagi Nabi tak boleh. Disebut dalam ayat Quran kan, apa? Falam najid lahu fanasiya walam najid lahu azma. Nabi Adam ni masa makan buah khuldi tu dia terlupa arahan Allah tu. Jangan dekat, jangan makan kan. Terlupa dan dia makan. Fawalam najid lahu azma. Kata Allah, kami dapati dalam hati dia tak sengaja. Nabi Adam ni tak sengaja makan, saja makan. Bukan maksud masa Nabi Adam makan buah khuldi tu Nabi Adam ingat arahan Allah. Allah Ta'ala tak bagi, tapi dah aku teringin aku makan lah. Bukan. Nabi Adam dia terlupa dan dia tak sengaja. Kita manusia kalau terlupa tak sengaja dimaafkan, betul tak? Disebut sebagai apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ni ulama letak apa? Tak satu apa? Guideline. Makna dia apa? Kebaikan bagi orang biasa, orang yang baik ni, kebaikan bagi orang yang baik, orang yang biasa lah. Abrar ni orang baik lah. Merupakan keburukan bagi orang yang muqarrabin. Muqarrabin ni orang yang dekat dengan Allah. Bagi kita biasa, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah luar biasa. Tak boleh jadi Nabi Adam ni tak sepatutnya dia lupa lah arahan Allah. Jadi dia pun dihukum turun ke dunia kan. Baik. Sama juga Nabi Yunus kan. Kita tahu Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Dan Nabi Yunus ni dipanggil sebagai Zunnun. Pemilik ikan paus biru tu. Ikan nun tu ikan paus biru tuan-tuan, yang ada apa? Jalok-jalok bawah dia tu kan. Itulah ikan nun. Mungkin itulah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Makhluk yang paling besar kat dunia ni ikan paus biru lah. Blue whales. Jadi binatang yang paling besar. Jadi paus ni telan Nabi Yunus. Nabi Yunus buat dosa apa? Apa dosa dia buat? Dia tak buat dosa. Tak ada mencuri ke berzina, tak ada. Nabi tak buat kerja tu. Cumanya bila dia berdakwah 34 tahun pada kaum dia, 34 tahun,
Yang beriman 2. Tiap-tiap hari orang kata gila, orang kata bodoh, macam-macam orang kata. Maka Nabi Yunus ni idzahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan dia marah dan dia kecil hati lah. Dia keluar daripada tempat tu dalam keadaan dia marah dan dia kecil hati. Jadi dia tinggal kaum dia kerana marah dan kecewa lah. Jadi Allah hukum dia. Tapi banyak je tuan-tuan, kita tengok ustaz-ustaz mengajar, kalau dia malas main, dia tak main, betul tak? Adakah dia ditelan ikan paus? Tak ada tuan-tuan. Tapi saya ingat ada satu surau cerita kat saya. Dia panggil seorang ustaz mengajar. Mungkin bayaran sikit kot surau tuan-tuan kan. Ustaz-ustaz faham lah, betul tak kan? Dia ikut kemampuan tempat, betul tak? Jadi surau bagi mungkin tak seperti yang dia harapkan lah. Jadi disebabkan surau bagi seperti mana yang tak diharapkan, lepas tu dia tak main dah. Kalau ikutnya tuan-tuan, kena ketelan ikan nun lah tu, betul tak? Saya Boleh. Boleh. Baik. Bau cantik dia tuan-tuan. Yang ni sedap juga, tapi kadang-kadang dia tak berfungsi sangat. Baik, jadi tuan-tuan, kita boleh tinggal macam tu, betul tak? Tapi Nabi tak boleh. Hatta Nabi Muhammad SAW. Bagi orang biasa tak apalah, bila kita berdakwah, tiba-tiba kita sedih sat, kita tinggal sat, betul tak? Tak apalah bagi orang biasa. Bagi Nabi tak boleh. Bagi Rasul tak boleh. Nampak tak? Bagi kita biasa, tapi bagi Nabi tak boleh. Itu kena telan ikan nun tu, padahal tak buat salah apa pun. Nabi Muhammad SAW, ketika mana datangnya Abdullah bin Umi Maktum kan Rasulullah apa? Cerita dia panjang lah, tapi Rasulullah tengah berdakwah Abu Jahal, Utbah, Syaibah, ni kepala-kepala besar tuan-tuan. Pada hari itu dia bertunjuk macam nak masuk Islam. Jadi Rasulullah semangatlah dakwah tu. Tiba-tiba datang sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Dia kata kepada Rasulullah, ajarlah pada aku apa yang Allah ajar pada kamu. Ini wahyu lah. Dia tak tahu Rasulullah setengah berdakwah masa tu. Jadi Rasulullah teruskan berdakwah. Teruskan berdakwah sebab tengah penting ni nak dakwah. Pembesar-pembesar Quraisy kalau dia masuk Islam, insya-Allah Islam mudah nak tersebar. Jadi dia ulang berkali-kali kan. Abdullah bin Maktum ulang, "Allamani ma 'allamakallah", ulang banyak kali. Maka Rasulullah pun dia terganggu kan tengah berdakwah. Rasulullah tengok dia dan Rasulullah bermuka masam. Masam di sini makna dia bukanlah muka geram, muka tu tak senyum. Muka tu bukan muka ceria. Muka tak senang hati. Macam itulah muka tak senang. Bukanlah maksud muka geram, jegir, bukan macam tu. Rasulullah ni sepatutnya Rasulullah bila tengok para sahabat, Rasulullah senyum. Kan itu arahan dalam Islam. Abdullah bin Maktum ni muka dia, mata dia buta, dia bukan nampak pun. Dan Rasulullah paling dekat dia, Rasulullah tak senyum, muka tak senang lah. Itu je, muka tak senang je. Ditegur oleh Allah kan, abasa wa tawalla. Tapi bagi kita tuan-tuan, biasa, betul tak kan? Kalau tak senyum ni tak ada apa pun. Tapi bagi Nabi tak boleh. Baik tuan-tuan, tak apalah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, Nabi Adam, dosa pertama di langit, iblis dengki. Dosa yang pertama di bumi pun sama, iaitu anak Nabi Adam kan. Bila Habil boleh kahwin dengan Iqlimah. Dia anak Nabi Adam ni, dia 40 orang anak. Ada riwayat kata lebih. Sebagai riwayat kata 40 orang anak. Sekali lahir kembang 2, laki perempuan. Jadi ada 40 orang anak, ada 20 laki, 20 perempuan. Jadi dia punya undang-undang macam mana? Kahwin sailang lah. Kalau katakan tahun ni dapat laki perempuan, tak boleh lah kahwin sebab kembang sekali tu. Tahun depan pula dapat lagi kembang laki perempuan, kahwin silang lah. Yang abang ni kena kahwin dengan adik perempuan kembang tu. Yang kakak kembang ni kahwin dengan adik kembang tu lah, adik laki kembang tu. Yang tahun berikutnya. Kebetulan Iqlimah ni cantik. Satu lagi La Yudha ataupun La Buddha ni tak cantik. Kan Qabil tak mau. Qabil nak dengan Iqlimah, kembang dia yang lahir sama tahun dengan dia tu. Disebabkan Allah Ta'ala terima. Terima apa? Korban Habil. Habil bagi korban dan Qabil bagi korban. Allah Ta'ala terima korban Habil. Maka dia dengki kepada adik dia. Dia dengki pada adik dia, marah. Maka dia bunuh adik dia. Adik dia sendiri dia bunuh. Dia cekik adik dia. Sebagai riwayat kata dia ambil batu, dia hempak batu atas kepala adik dia. Cah kepala. Itulah Qabil. Dosa yang pertama di bumi, dengki tuan-tuan. Sebab tu berhati-hati dengan dengki tuan-tuan.
Sebab ada orang, saya beritahu kat tuan-tuan, pernah saya sebutkan, dengki ni tuan-tuan, kalau kita tak muhasabah, walaupun kita main masjid pun kadang-kadang dia ada tuan-tuan, dia ada benda tu. Dan saya pun pernah sebut kat tuan-tuan, saja saya sebut lagi tuan-tuan, ada orang masjid yang mana bergaduh pasal tanah kan. Teruk bergaduh tuan-tuan. Saya pun sampai sekarang ni bergaduh tuan-tuan. Kawan tu pun dah mati, saya sebut kat tuan-tuan kan. Dia tak dapat terima. Sebab dia nak beli tanah tu. Tiba-tiba tuan tanah tu bagi kat member dia. Dia duduk satu kampung. Tanah tu dekat apa? Dekat dengan apa? Kita panggil lot nombor 2 lah, dekat dengan jalan. Ataupun lot nombor 1 kot. Memang tak jauh dengan jalan, dekat sangat lot nombor 1 kot. Jadi tuan-tuan, bila kawan ni nak beli, tiba-tiba tuan tanah bagi dekat member dia, satu kampung dengan dia. Kawan punya sakit hati ya. Sakit hati, bergaduh sampai ke mati. Padahal dua-dua main masjid. Dua-dua duduk depan tuan-tuan, main kuliah, dengki sungguh. Dah mati dah seorang tu, yang dapat tanah tu mati dah. Saya kan dia tak marah, dah mati pun dia marah lagi. Anak si mati ni pergi jumpa lah kat dia, kata sudahlah kita tak mau bergaduh. Ayah dia pun dah mati, pergi jumpa, bagus anak-anak si mati ni, pergi jumpa. Tak mau bergaduh lah. Dia boleh kata kat anak-anak si mati ni, aku bukan marah kat hamba, aku marah kat bapa hamba tu. Bapa hamba tu yang kena minta maaf, kawan dalam kubur dah. Dia punya dengki sungguh tuan-tuan. Saya tengok, saya terkejut. Ada orang dengki yang sampai macam tu tuan-tuan. Malah dia kalau jumpa siapa-siapa pun, kawan tu dah meninggal pun, dia burukkan juga. Kawan dah mati tuan-tuan. Ni saya risau tuan-tuan. Kita risau, kita ahli ibadah, tapi kerana sifat tu menghancurkan kita. Dan Nabi ingatkan, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Ingat tu. Hasad dengki ni akan makan amal kebaikan kita seperti mana api makan kayu. Kita banyak beramal tapi na'uzubillah lah, siapa-siapa lah tuan-tuan, kuat beramal tapi kuat dengki. Amalan dia silap mati nanti langsung tak ada. Kerana dengki. Boleh lah, dengki ni maksud dia dengki dia ada 3 tahap tuan-tuan. Dia 3 tahap. Yang pertama, 2 ke 3? Yang pertama tuan-tuan, kita dengki kat dia. Kita dengki kat dia. Kita contohnya lah tuan-tuan. Contohnya, member kita meniaga burger laku. Sehari, katakanlah sehari untung 1,000 contohnya. Kita dengki. Kita bukan nak meniaga burger pun, betul tak? Tapi kita tak boleh tengok dia senang. Jadi katakanlah siapa-siapa di PCH. Bukan di PCH dia nak meniaga burger pun. Ini dengki yang paling teruk. Kenapa dia sihir kawan tu? Supaya dia tak dapat sehari 1,000, dia dengki. Inilah dengki yang paling teruk, macam iblis tu. Nampak tak? Dia bukan nak masuk syurga, dia saja nak bagi jatuh Nabi Adam pada syurga. Itu dia hasut tu, dengki kan? Dengki dia hasut. Bukan dia nak bila dia bunuh Nabi Adam dia masuk syurga, tak? Kan dia memang ahli neraka dah pun. Tapi kerana dengki tengok Nabi Adam dalam syurga. Ini dengki yang paling teruk sekali. Baik. Tengok kawan kahwin dapat bini lawa. Betul tak? Contohnya lah. Dengki sihir, bukan nak kahwin dengan member apa bini dia tu kan. Saja tak boleh tengok bini orang tu lawa. Sihir sampai mati kawan tu tuan-tuan. Satu lagi dengki tuan-tuan, berdosa juga. Contohnya kawan ni meniaga burger sehari 1,000 untung. Dia dalam hati dia nak tempat tu. Boleh lah. Dia nak tempat meniaga tu. Jadi nak buat lagu mana? Contohnya lah disihir lah. Disihir, kawan dia sakit tak dapat meniaga, maka selang berapa lama dia pun meniaga kat situ. Dengki ni berdosa tapi tak seteruk yang pertama tadi tu. Yang pertama tu memang betul-betul dengki sungguh lah. Bukan dia nak nikmat tu pun, saja tak boleh tengok orang senang. Boleh lah, semata-mata nak hilangkan nikmat orang tu. Ini dengki yang paling besar sekali. Dengki nombor 2, kita nak ambil tempat dia. Kita nak ambil tempat dia. Yang ni dua-dua dosa besar, tapi yang pertama tu lagi teruk. Satu lagi dipanggil ribtah. Ribtah boleh. Ribtah ni macam mana? Member kita jual burger, dia untung sehari 1,000. Tak boleh jadi ni, aku pun nak meniaga macam tu. Kita taklah kacau dia, kita pergi meniaga kat lain. Tapi kita pun rajin juga meniaga supaya dapat macam dia. Dalam hati kita nak jadi macam dia, tapi kita tak kacau dia. Ni panggil ribtah tuan-tuan. Yang ni boleh. Boleh lah. Dengki nak bagi menjahannamkan orang ni yang tak boleh. Dengki ni mengharap hilang nikmat pada orang. Itu dengki tuan-tuan, bahaya lah. Bahaya. Mungkin kita tak sedar benda tu ada dalam diri kita tuan-tuan. Na'uzubillah tuan-tuan. Mungkin kita tak sihir dia, mungkin kita tak buat apa, tapi dalam hati ni kalau boleh, kalau lah dia naik kereta je, insiden kan bagus. Kita geram dengan dia. Tengok dia senang, kita dengki dengan dia. Harap hilang nikmat dia tu.
Kalau lah kedai dia terbakar, bisnes dia lingkup, kan bagus. Kita dalam hati harap hilang nikmat orang lain. Itu dengki itu. Boleh lah tuan-tuan. Jadi jaga-jaga dalam hati kita tuan-tuan, jangan ada perasaan tu tuan-tuan. Bahaya, kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit-penyakit hati. Baik tuan-tuan, kemudian kita terus. Dan kelam lah, itu kelam lah. Kelam ilmu agama ni kita bincang lah tuan-tuan. Maksudnya akhir zaman banyaknya orang jahil, betul tak? Buku banyak, orang sembang bab agama di Facebook, YouTube banyak. Di Facebook ada, YouTube ada, di TikTok ada, betul tak? Banyak orang cerita bab agama, tapi orang jahil banyak. Yang tak semayang pun banyak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada sebagian-sebagian ustaz dia suka tegakkan benda-benda khilafiyah tuan-tuan, betul tak? Sedangkan masyarakat ni, kawan saya sebut, ada setengah masyarakat main masjid ni, kadang-kadang dia tanya ke ustaz, "Ustaz, doa iftitah ni wajib ke tak wajib?" Kita pergi cerita bab khilaf-khilaf besar, buat apa? Betul tak? Apatah lagi saya sebut kat tuan-tuan kan, pergi cari video ustaz-ustaz yang ada salah, react, betul tak kan? React, kita kutuk ustaz tu. Kita nak orang masyarakat benci pada ustaz ke? Betul tak? Punya banyak orang yang hina agama, betul tak? Yang bawa masyarakat pada maksiat, kita tak react pun. Tiba-tiba ada ustaz-ustaz yang kita dapat kesalahan dia, kita react tuan-tuan. Adakah kita nak bawa masyarakat saling membenci? Tuan-tuan tengok je video react ni. Baca komen. Dia akan kutuk ustaz tu. Betul tak? Nampak tak? Akhir zaman tuan-tuan Nabi sebut. Nanti tuan-tuan dalam mungkin dia akan sebut. Dalam hadis 40 hadis akhir zaman, Syekh Fahmi Zamzam dia masuk ke hadis tu. Yang mana nanti akhir zaman ada orang yang berilmu, dialah makhluk paling jahat di bawah langit. Tahta adim sama. Dia ilmu banyak. Quran semua hafal, hadis hafal, boleh sebut riwayat ini sahih, perawi ni siqah, perawi ni tak siqah, bla 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 bla, dia boleh sebut. Ataupun dia nampak alim, tapi Nabi sebut min indihim takhrujul fitnah, daripada depa keluarnya fitnah. Wa fihim ta'ud, dan fitnah tu kembali pada depa. Ini kita risau tuan-tuan. Takut masyarakat tak percaya pada ustaz-ustaz. Betul tuan-tuan? Ustaz-ustaz pun saling menyesatkan. Nampak? Jangan sampai tahap macam tu. Penting tuan-tuan, ada ustaz bergaduh, sentuh isteri batal tak batal. Betul tak? Sampai tahap sesat menyesatkan, sampai tahap maki hamun. Ada tuan-tuan? Ada tak? Ada? Zikir lepas sembahyang tuan-tuan. Betul tak? Ada orang yang tak mau buat sampai katakan sesat dan sebagainya. Tak mau tahlil, orang sesatkan tuan-tuan, ada? Benda ni patut tak jadi perbahasan, tapi jadi tuan-tuan. Bila masyarakat tengok, tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan, di Facebook, di YouTube, di TikTok, ada tak ustaz-ustaz serang menyerang, ada tak? Ada. Tengok tuan-tuan, apa sedangkan masyarakat yang jauh pada agama, tak kenal agama ni. Saya teringat hadis Nabi tadi tu. Siapa yang mulakan dulu tuan-tuan, besar dosa dia. Lainlah kalau ustaz tu sebut benda yang betul-betul salah. Betul tak? Kalau ustaz tu kata okey, kita tak boleh pegang pada hadis Nabi, memang salah. Betul tak? Kalau ustaz tu kata okey, kita tak boleh pegang pada mazhab, salah tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, antara benda yang orang mengelirukan, orang kata nak pegang mazhab ke nak pegang hadis Nabi. Saya manusia mengaji lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, hang pegang hadis tu pun hang pegang ulama. Betul tak? Contohnya hang pegang hadis Bukhari, hang bertaklid pada Imam Bukhari. Betul tak? Ada tak hadis Bukhari yang ulama tolak? Ada, bukan tak ada? Ada je. Ada. Pergi sikit tuan-tuan. Dalam hadis Muslim ni semua perbahasan yang dalam tuan-tuan. Perbahasan yang dalam. Kalau dia kata dia pegang hadis tu pun, dia bukan pegang hadis, dia pegang ulama yang merawikan hadis tu. Sebab kita bukan dengar pada Nabi SAW. Tuan-tuan faham kot maksud saya no? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar hadis Nabi, kadang-kadang makna dia lain. Contoh. Ada hadis Nabi kata siapa makan daging unta batal sembahyang. Ada? Kenapa kita tak pegang batal tuan-tuan? Sebab ada hadis lain yang telah mengatakan hadis tu dimansuhkan. Nampak tuan-tuan? Luas tuan-tuan hadis ni. Ada hadis Nabi mengatakan la taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis daripada aku selain pada Quran. Tulis Quran saja. Betul tak? Tulis Quran. Ada hadis sebut itu. Nabi tak bagi tulis hadis, tulis Quran saja. Betul tak? Tapi itu kenapa ulama tulis juga? Dalam hadis sahih kata jangan tulis. Baca habis dulu. Rupanya selang berapa lama Nabi tak bagi, sebab masa tu wahyu masih turun. Takut bercampur antara hadis dan Quran. Dah habis kemudian baru Nabi bagi. Betul tak? Padahal ada hadis sahih tu. Sebab apa? Hadis ni bercabang tuan-tuan. Banyak.
Kita tak tahu yang mana dulu, mana yang kemudian, tuan-tuan. Apa takwilan dia, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, senang kata nak memahami hadis, perlukan yang pakar. Betul tak? Hatta kita nak terima hadis Nabi ni pun, kita bukan dengar pada Nabi, kita bukan tengok. Melalui ulama. Betul tak? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, melalui ulama. Nak faham hadis melalui ulama tak, tuan-tuan? Melalui ulama juga. Sebab kita tak tahu mana hadis dulu, mana hadis kemudian, mana hadis yang apa? Mana yang khas, mana yang mansukh, mana yang sabit. Kita mana tahu. Tu kita sebut, tuan-tuan. Nak ikut ulama ke ikut mazhab? Ikut mazhab itu telah mengikut hadis, tuan-tuan. Boleh nah? Ada pun kita ikut hadis, silap-silap jadi lain, tuan-tuan. Saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan kan. Nabi sebut dalam hadis, aslim summa qatil. Masuk Islam kemudian bunuh orang. Masuk Islam kemudian pergi perang. Tentu adakah Nabi suruh kita masuk Islam kemudian kita pergi perang bunuh orang? Kan? Macam mana nak faham hadis tu? Ini perlu kat ulama. Ceritanya ada orang yang mana dia nak perang dengan Nabi, perang Uhud. Dia bukan Islam. Nabi kata tak boleh lah, hang bukan Islam. Kami tak perlukan hang nak lawan orang kafir. 3 kali diminta pada Nabi SAW, barulah Nabi kata kalau nak perang juga dengan kami, masuk Islam barulah berperang. Nampak tak? Situasi yang Nabi sebut tu. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tengok literal hadis je. Banyak tuan-tuan kalau nak sebut ni, banyak hadis. Ibu ayah Nabi, tuan-tuan, syurga neraka? Abdullah dengan Aminah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, neraka. Tuan-tuan, macam mana? Kalau ada orang kata saya pegang pada hadis ibu dan ayah Nabi dalam neraka, memang ada hadis. Tapi ada ulama tolak. Ramai tolak. Sebab hadis bukan tolak Nabi sebut tu. Boleh jadi silap perawi tu. Daripada Nabi, perawi sampai kat Imam Muslim tu, ini makan masa hampir 200 tahun. Baru masuk dalam Sahih Muslim. Boleh jadi dalam hafalan tu silap. Hafalan tu silap sebelum dibukukan. Sebab apa? Mustahil ayah dengan ibu Nabi SAW dalam neraka. Betul tak? Sebab mereka bukan alifat. Mereka bukannya menentang dakwah. Meninggal sebelum Nabi menjadi Rasul. Mereka alil fatrah. Quran kata, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mengazab siapa-siapa sehingga diutuskan Rasul. Jelas Quran sebut kan? Takkan ibu dan ayah Nabi kena seksa. Hadis ni sahih dari segi sanad, tapi dia ada illah. Dia ada syaz bertemu dengan Quran. Nampak tuan-tuan ulama bahas panjang tu. Takut kita yang salah faham. Lain yang kita sebut, kita faham lain, tuan-tuan. Sebab tu kita perlukan pada ulama. Hatta Quran pun, tuan-tuan, perlu daripada tafsir, tuan-tuan. Quran perlu. Sebab tu ada orang yang tak semayang. Saya selalu sebut. Pasal apa? Quran sebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang semayang. Tu kan minta semayang tu. Boleh ke lagu tu? Tak boleh. Kita perlu pada ulama. Apa makna dia? Apa tafsiran dia? Apa asbabun nuzul dia? Apa konteks dan teks sebenar dia? Perlukan ulama. Dan Allah Ta'ala sebut dah. Apa dia? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala iktiraf ulama. Yang takut betul-betul pada Allah ni adalah ulama. Allah Ta'ala iktiraf kedudukan ulama. Kemudian dalam hadis Nabi pun sebut, al ulama warathatul anbiya. Nabi sebut ulama pewaris Nabi. Tiba-tiba kita tak mau ikut ulama, terus ikut hadis. Hang terima hadis pun melalui ulama. Nampak tak? Hadis tu pun ambil melalui ulama. Hatta Imam Bukhari pun waktu dia nak faham hadis tu, dia ambil kata-kata ulama. Hatta Ibnu Kulab dan sebagainya, Imam Bukhari ambil kata-kata ahli bahasa nak faham hadis. Jangan nafikan, tuan-tuan, peranan ulama. Baik, tuan-tuan. Kemudian mana ni? 31, mengambil mereka itu akan segala jariah perempuan, buat tukang nyanyi dan berlagu. Makna dia, mereka ambil jariah ni hamba. Ataupun sekarang ni makna dia banyak penyanyi-penyanyi perempuan. Banyak tak, tuan-tuan, ni penyanyi perempuan? Banyak ke sikit, tuan-tuan? Oh, banyak. Di akhir zaman lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di Arab Saudi, tuan-tuan. Ada lah ni Arab Saudi. Dahsyat kan? Dia ambil dengan perempuan yang dedah auratnya, tuan-tuan. Makna ni, tuan-tuan, akhir zaman nanti akan banyak penyanyi-penyanyi perempuan yang mendedahkan aurat, duk gelek-gelek depan orang. Ada tak ada? Ada. Hatta Arab Saudi pun, tuan-tuan. Sekarang ni, tuan-tuan, kan? Kita tengok dahsyat lah, tuan-tuan. Tengah-tengah Covid, dia pun boleh buat konsertnya dengan dedah auratnya. Dahsyat. Baik.
Jadi tuan-tuan, itu tanda yang kita dah nampak lah tuan-tuan. Banyaknya penyanyi-penyanyi wanita. Kemudian 23 33 kot ni. 32. Dijadikan halal segala alat permainan seperti gambus dan rebana ni tuan-tuan. Dan segala bunyian daripada radio dan lain yang sedang jatuh sekarang. Muzik tuan-tuan. Oh, perbahasan dia panjang. Muzik tuan-tuan, empat mazhab mengatakan haram. Ni kita kena tahulah. Termasuklah tuan-tuan 4 mazhab. Sama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali mengatakan muzik haram. Sebagai ulama mengatakan semua haram. 100% haram. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang suka dengar orang menyanyi lagu-lagu? Imam Syafi'i tegas, siapa yang suka dengar lagu, penyaksian dia tak diterima. Orang dengar lagu ni mungkin dia banyak khayal kot. Straight Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi macam mana sekarang ni ada muzik tuan-tuan yang kita guna, betul tak? Sedangkan 4 mazhab mengatakan haram. 4 mazhab sepakat haram. Kalau tuan-tuan baca dalam buku kitab-kitab lama kita punya mazhab Syafi'i, kalau kita ada gitar, kawan kita pecahkan, kita tak boleh minta ganti rugi sebab itu benda haram. Trompet kan bertiup kan. Kalau kita ada trompet, kawan kita bagi pecah, kita tak boleh minta ganti rugi sebab itu adalah benda yang haram. Malah kalau ikut dalam mazhab kita, haram menyimpan gitar, haram menyimpan seruling, haram juga menyimpan trompet. Sebut dalam kitab. Tuan-tuan buka lah. Dalam Matlul Badrain ke, dalam Sabilal Muhtadin ke, dalam kitab-kitab yang kita mengaji di pondok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bagaimana nak memahami berkenaan dengan muzik ni tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, bahasa panjang tuan-tuan. Ada tak ulama yang kita boleh ada? Antaranya tuan-tuan golongan Sufi dulu. Sufi tuan-tuan. Sufi banyak memang menggunakan muzik. Sufi antara golongan yang pertama lah yang mengatakan muzik boleh. Golongan-golongan Sufi, mereka guna muzik ni waktu mereka berzikir ataupun waktu mereka berqasidah. Kan berqasidah, mereka masukkan muzik, memang dia feel tu dia lebih lagi. Berqasidah ni memuji Allah lah, bukan berqasidah merepek, memuji Allah, memuji Nabi. Itu qasidah mereka tu, dengan qasidah-qasidah Sufi kan. Jadi mereka masukkan muzik. Golongan Sufi. Termasuk juga sebahagian mazhab Zahiri pun kata boleh tuan-tuan. Imam Ghazali pun membolehkan juga tuan-tuan. Sebahagian Imam Ghazali bolehkan. Jadi macam mana nak faham berkenaan dengan muzik ni tuan-tuan? Ustaz Azaidrus, tuan-tuan tahu Ustaz Azaidrus. Ustaz Azaidrus kata boleh kan? Dia sebut boleh selagi mana tak melalaikan. Tapi ada seorang syekh yang hebat juga tuan-tuan, iaitu Syekh Nuruddin Al-Banjari tuan-tuan. Dia tak setuju lah sebab dia pegang pandangan jumhur, kata tak boleh. Yang jadi boleh ramai pakai ni apabila fatwa daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan tahu no? Dr. Yusuf Al-Qaradawi dulu ketua ulama dunia kan, dan ni dia dah uzur dah. Dia berada di Qatar. Ada lagi dia Qatar. Ulama yang bagi saya telah mengabadikan dirinya dengan ilmu lah. Dia tulis kitab, dia tak ambil royalty tuan-tuan. Dia tulis kitab banyak, dia bagi je kepada mana-mana pencetakan, pencetak lah. Dia tak minta royalty pun. Memang hebat lah tuan-tuan. Nak tulis kitab ni bukan senang, susah. Dia bagi semua, nak cetak-cetak lah. Nak ambil untung, dia tak minta royalty. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa dia mengatakan muzik adalah harus lagi mana tidak melalaikan. Fatwa tu dulu tuan-tuan keluar. Itu yang tuan-tuan dah banyak nasyid-nasyid pakai muzik. Betul tak? Nasyid-nasyid pakai muzik selagi mana tidak melalaikan. Malah dulu kan tuan-tuan tengok ada video Ustaz Azaidrus main gitar. Pasal tak? Di YouTube dia ada satu program dia main gitar. Sebab apa? Ambil fatwa daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Malah tuan-tuan sekarang ni boleh jadi, boleh bagi saya nampak lah, boleh dikatakan menjadi kebiasaan atau penerimaan seluruh umat Islam lah. Muzik ini harus lagi mana tidak melalaikan. Cuma tuan-tuan, negara yang sangat tegas menentang muzik adalah Arab Saudi. Ulama-ulama Arab Saudi lah, ataupun kita panggil ulama Wahabi lah tuan-tuan. Dia pun cukup tegas dengan muzik. Tapi saya tengok pandangan daripada mufti hujung negeri tuan-tuan. Negeri mana? Perlis. Dr. Mazhar dia tak kata haram. Dr. Rozaimi juga tak kata haram. Dia pun pegang hak itu lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan tengok berkenaan dengan muzik ni, pergaduhan teruk sesama ulama Wahabi tuan-tuan. Bergaduh teruk. Kalau tuan-tuan tengok di Mekah tu Kalbani kot. Kalbani ke nama dia. Dia kata boleh. Dia imam Masjidil Haram. Ulama Wahabi juga lah tuan-tuan. Dia kata boleh. Pertemuan sama mereka dahsyat. Sampai hampir-hampir mereka saling menyesatkan lah tuan-tuan.
Jadi macam mana kita nak faham berkenaan dengan muzik ni, masih lagi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Boleh lah. Khilaf yang kita kena raikan. Dalam hadis Nabi tuan-tuan, bila dia sebut berkenaan dengan muzik, muzik ni dia takkan sebut muzik je. Dia akan ada apa? Dia akan ada gu dia tuan-tuan. Apa dia? Dia adanya muzik yang diharam, kemudian ada perempuan, tadi kita sebut perempuan menari. Yang ketiga arak. Dia sebut 3 ni tuan-tuan haram. 3 ni haram. Yang katanya ditenggelam dalam bumi dan sebagainya, ditimpang azab. Adanya muzik, perempuan menari, dan adanya arak. Ni kat mana ni? Disko, kelab, betul tak? Yang ni tuan-tuan, yang ni memang haram. Sama juga muzik ni kata ulama yang terbaru lah tuan, Fatwa Mu'asirah, muzik ni kita nak kata haram macam mana? Sebab dia satu benda yang tak ada apa tuan-tuan. Benda, betul tak? Benda yang tak berakal tuan-tuan. Kalau macam arak tu memang mabuk lah tuan-tuan. Arak sebab dia mabuk. Muzik ni pasal apa? Pasal apa nak haram? Pasal apa jadi macam tu? Dia kuat pula. Baik, jadi tuan-tuan, sebab apa nak haramkan muzik? Itu yang ulama sebut, kalau dia melalaikan. Ataupun dia ada perempuan, dia ada arak, confirm haram terus. Di tempat yang ada perempuan menari dan arak, terus haram muzik. Seperti dalam hadis tu, dikombainkan sekali. Baik, ada pun semata-mata muzik tuan-tuan, kalau kita guna jas untuk apa, kalau kita punya program ataupun handset kita tuan-tuan. Tapi kalau boleh janganlah kita yang dah pergi haji tuan-tuan, handset Hindustan, leceh lah tuan-tuan. Ada tuan-tuan, ada. Saya pernah jumpa satu orang tua, dia jadi bunyi lain tu. Dekat sini okey pula. Ada satu orang tua saya pernah jumpa, serban atas kepala, pergi paik buntak pakai serban, pergi bagang serai pakai serban. 5 minit ataupun 10 minit sebelum azan dia dah sampai di masjid. Hebat tuan-tuan, saya kagum dengan dia. Pergi masjid serban tak lepas atas kepala. Dan dia tuan-tuan tahulah, belah-belah dia duduk dekat-dekat dia lah, antara sepadan Penang dengan ni lah, Penang dengan Perak. Tuan-tuan tahu kan dah jadi budaya antara Penang dengan Perak ni, kalau mati dia pun panggil orang main semayang, betul tak? Main panggil kan ramai-ramai. Dia antara toket dia lah, tokat dia punya ni lah, bos-bos. Memang dia ni kalau pergi rumah dia tuan-tuan memang susah lah. Satgi ada orang mati saja, susah jumpa dia. Dia merata dia pergi USM, merata dia pergi lah tuan-tuan. USM tu apa? Uni Semayang Mayat. USM. Dia USM lah dia tuan-tuan. Dalam kereta dia tu, duit yang tu dia tak guna tuan-tuan. Duit itu dia tak guna. Ada beribu tuan-tuan yang dapat dia buh lah kereta dia. Kereta dia buruk beribu ada. Dia biar dalam tu ya. Memang kalau pergi rumah dia ziarah nak jumpa dia susah. Ada orang mati saja. Satgi orang mati. Memang duduk main kat sini ya. Penang, belah Tanjung Pendang, belah Sungai Aceh, ada pusing kat sini ya. Tapi memang bila saya pergi rumah dia, ramai orang mati tu. Bila baru kita tahu ramai orang mati. Kiranya dia ni tuan-tuan, kalau hari ni tak ada orang mati, tak ada orang mati ke hari ni? Macam tu lah tuan-tuan. Pasal saya duduk pergi mayat-mayat. Tapi tuan-tuan, saya bukan apa, saya pelik lah tuan-tuan. Kalau pergi rumah dia tuan-tuan, kita nak tengok National Geography. Dia TV dia Astro yang paling mahal tuan-tuan. Semua siaran ada. Tapi kalau pergi rumah dia tengok Hindustan tuan-tuan. Dia cukup minat Hindustan. Saya atas situ yang saya pening. Macam mana lah nak kata tak insaf. Tiap-tiap hari sembahyang mayat sampai punya banyak serban tak lepas atas kepala. Tapi Hindustan dia cukup minat. Minat sungguh tuan-tuan. Hindustan tuan-tuan, pakai lagu mana pusat memang nampak dengan dada yang tuan-tuan duk tergelek-gelek. Dia syok tengok tu. Saya pelik tuan-tuan. Tuan-tuan leceh lah tuan-tuan. Kalau boleh janganlah macam tu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, muzik ni ala kulli hal gitulah tuan-tuan. Dah jadi pegangan. Cumanya kalau lagu tu lirik dia haram, cerita pasal perempuan, cerita pasal apa, kecewa, cerita berkenaan dengan perkara-perkara yang tak ada kebaikan tuan-tuan, sia-sia, itu haram tuan-tuan. Tapi kalau muzik yang dia guna tu guna nasyid, betul tak? Nasyid apa-apa lah, memuji Allah, memuji Rasul, ataupun nasyid-nasyid dia yang ada nilai-nilai Islam dalam dia, itu tak apa tuan-tuan. Boleh. Itulah kesimpulan muzik yang terakhir tuan-tuan, selagi mana tak digunakan pada benda yang haram. Macam pisau lah, pisau tuan-tuan boleh ada, tapi kalau kita guna pi kerat orang, haram. Kita guna kerat sayuk boleh. Itulah kesimpulan bagi dia. Muzik ni kita guna untuk benda. Sebab apa tuan-tuan? Zaman dulu tuan-tuan, muzik ni orang guna memang untuk benda yang tak elok.
Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW dulu, muzik di mana? Ada muzik, ada perempuan menyanyi, ada arak, ada berzina. Itu. Jadi Nabi sebut tu sesuai. Tapi akhir zaman ni tuan-tuan tak, handset kita pun dah ada muzik dah. Betul tak? Handset kita muzik. Kita buka TV, muzik tak muzik? Muzik. Ala kulihal, kalau lah macam Syekh Nuruddin Al-Banjari dia pegang haram, kita hormat pandangan tu. Boleh lah. Kita hormat. Siapa yang kata harus pun tak apa tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Yang penting kita janganlah bertelagah berkenaan dengan muzik tuan-tuan. Siapa boleh tinggal tuan-tuan. Boleh tinggal. Siapa nak dengar yang baik-baik tuan-tuan. Kemudian yang jatuh sedang. Jadi tuan-tuan, tanda ni tuan-tuan, makna dia akan berlaku di akhir zaman. Bukan tandanya haram, dia sebagai tanda sahaja. Boleh tak? Sebagai tanda. Nanti kita akan sebut. Nanti dia akan sebut banyak orang perempuan bawa kenderaan. Kan sekarang ni banyak kan perempuan naik motor, naik kereta, dia sebut. Adakah haram? Tak haram. Tapi sebagai tanda sahaja. Sama juga je ni. Kita duk dengar banyak muzik di TV dan radio. Ini sebagai tanda akhir zaman. Nanti dia akan sebut banyak orang perempuan yang bekerja dengan suami, meniaga dengan suami. Suami meniaga, isteri tolong. Ada tak tuan-tuan? Ada. Dia akan sebut adakah berdosa? Tak berdosa. Itu sebagai tanda sahaja. Bukan halal haram. Dia tanda. Kalau benda tu berlaku, maknanya kiamat dah dekat. Baik tuan-tuan. Kemudian diminum akan tuak dan arak. Tuak dan arak, maksud dia perkara yang memabukkan. Segala benda yang menghilangkan akal. Jadi kita ni tuak ada tu, tapi Penang punya tuak mabuk ke tak mabuk? Mabuk no. Kalau pergi Kelantan tuak tak mabuk. Kan? Saya lah ni ada orang jual dah kat sini, kat belah Perak pun ada dah tuak tak mabuk. Tapi kita selalunya mabuk kan. Nira kan, dia pun panggil tuak. Tapi ada orang tulis tuak juga, saya tengok di belah Bangan Serai dia tulis tuak. Tuak kita ni tak boleh makan. Arak. Tuak dan arak. Pendek kata tuan-tuan, segala benda yang memabukkan. Sekarang ni bukan kata tuang arak, tuak dengan arak, kita dah ada ketum. Betul tak? Dah ada ketumnya, dah ada heroinnya, ada metapetaminnya, ada ganjanya. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Baik. Kemudian tuan-tuan. Dah bunyi ya tuan-tuan? Boleh ya? Boleh? Boleh ya? 9 minit ya? Okey. Yang ke-34, dihampakan. Dihampakan ni maksud dia tidak dilaksanakan, diabaikan. Dihampa ni diabaikan. Segala had dan dera. Had dan dera. Seperti bahawa tidak dihadkan orang yang makan arak. Makan ke minum tuan-tuan? Diikut orang. Kalau orang Kedah, makan kopi. Orang Kedah kan? Kita pergi jumpa orang Kedah, buat apa tu? Tengah makan kopi. Orang Kedah. Tuan-tuan sebut, Penang sebut makan kopi ke minum kopi? Minum ya. Tuan-tuan belum pergi Kedah, dia makan kopi tuan-tuan. Baik. Jadi ni mungkin orang Kedah kot ni. Syekh ni orang penanti tuan-tuan. Ni duk pondok penanti. Penanti Penang kan. Makan arak. Dan tidak dipotong akan tangan orang yang mencuri, dan tidak direjamkan orang yang berzina, dan tidak dihadkan orang yang menuduh akan orang yang berzina. Maksud dia hukum hudud tak dilaksanakan. Baik tuan-tuan, hatta kita Malaysia tak dilaksanakan. Di mana tuan-tuan yang laksana? Brunei pun bukan semua. Betul tak? Bukan semua. Sebahagian dia buat kan. Baik, jadi tuan-tuan, kalau minum arak hukuman dia apa? 40 kali sebat atau lebih, tapi tak sampai 80 sebat. Minum arak. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau orang berzina yang dah kahwin, rejam. Yang tak kahwin, sebat 100 kali. Kalau orang yang tuduh orang berzina, sebat 80 kali kan. Qazaf. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak laksana benda ni tuan-tuan? Benda yang kita kena tahulah. Kalau kita ada kemampuan ke arah dia, wajib kita laksana. Tapi bila kita hidup dalam negara kita tuan-tuan, yang tuan-tuan tengok serba moden ni tuan-tuan, kita kena banyak timbang tuan-tuan. Saya bagi contoh di Algeria. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, Algeria, bila parti Islam menang di Algeria, maka dia laksanakan hudud. Barat ni tuan-tuan, bila kita laksanakan hudud, dia pun bukan tahu apa pun. Bila dengar kita nak laksanakan hudud, dia pun rasa terancam. Barat punya perangai. Ataupun mereka ni memang saja tak boleh tengok Islam ni laksanakan hukum Islam. Apa berlaku di Algeria? Perancis attack dia. Dan Algeria tak ada kekuatan. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube betapa kejamnya tentera Perancis di Algeria. Dia bunuh habis tuan-tuan. Berpuluh ribu umat Islam dia bunuh. Sebab kita laksanakan Islam, tapi kita tak ada kekuatan ketenteraan.
Dia serang, dia bunuh umat Islam, puluh ribu umat Islam dibunuh. Sampai sekarang Algeria tak jadi hukum Islam lah tuan-tuan. Perancis attack hancur habis. Brunei laksanakan sikit je hukum Islam kan. Hotel-hotel Brunei di seluruh negara, di seluruh dunia, depa berpakat boikot. Padahal bukan kacau depa pun. Dunia tuan-tuan, tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Rusia dengan Ukraine. Ni nak perang tuan-tuan. Sila akhir bulan akan perang dunia tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan apa yang berlaku kan? Rusia telah menggerakkan 70% tentera dia berada di sepadan Rusia dengan Ukraine. Malah Rusia juga telah menggerakkan senjata nuklear dia. Semalam saya baca Rusia juga telah buat latihan menggunakan senjata nuklear. Sebab Vladimir Putin dah sebut kalau dia serang Ukraine, NATO masuk, dia akan guna nuklear. Dia dah sebut dia akan guna nuklear tuan-tuan. Dia akan jadi cukup dahsyat. Amerika dah hantar tentera dia ada di Poland kan, ada 3,000. Dah hantar sikit. Tapi kapal perang Rusia semua dah keliling Ukraine. Kalau dengan kekuatan itu tuan-tuan, dia mungkin dalam masa 3 hari ataupun 2 hari dia akan tawan semua. Kekuatan Rusia tu lah. Rusia tuan-tuan, kalau dia mai sekali langgak tuan-tuan, nak buat apa? Dia langgak ramai-ramai tuan-tuan. Kita nak buat apa? Macam perang Korea lah. China dia kerahkan tentera dia berapa? Ramai-ramai sejuta ke berapa juta dia kerahkan. Dia kerah macam semut tu. Tuan-tuan nak buat apa? Tentera dia bergerak macam semut. Masa perang Korea kan. China gerakkan tentera dia macam semut. Amerika tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Tentera dia kan ramai China. Tak boleh buat apa. Dengan relax dia tawan habis. Walaupun tentera dia mati ramai. Mungkin tentera China paling ramai mati. Tapi sekali dia gerak macam semut tu, tuan-tuan nak buat apa? Baik, jadi Rusia kalau dia main serang dengan artileri bertubi-tubi tuan-tuan, tak boleh buat apa. Mana boleh tangkis tuan-tuan? Artileri kan, mana boleh tangkis? Peluru mandu boleh dah tangkis. Kalau dia tembak bertubi-tubi tuan-tuan, nak buat apa? Dia dah bergerak 70%. Dan kemungkinan takut jadi perang dunia yang ketiga. Dan boleh jadi akan jadi perang nuklear lah tuan-tuan, besar-besaran. Sekarang ni memang tengah 50-50 tuan-tuan. Keadaan yang sangat kritikal tuan-tuan. Bila-bila saja boleh jadi perang. Bila-bila saja. Tentera Rusia dah standby dah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Simple je. Ukraine dia nak masuk dalam NATO kan. Tapi Rusia rasa terancam. Sebab Ukraine sepadan dengan Rusia. Kalau dia masuk dalam NATO akan letak dia punya anti pesawat. Anti pesawat Patriot lah contoh. Patriot ke ataupun apa lagi nama macam-macam tuan-tuan. Anti pesawat ni tuan-tuan, kalau dia letak di sepadan, biasanya dia dapat trace jet ratusan kilometer tuan-tuan. Jadi Rusia mestilah dia terasa kalau jet presiden dia lalu dalam radar peluru pemandu NATO kan, tu terancaman. Satu ancaman bagi dia. Ada logik lah juga Vladimir Putin sebut tu. Dia tak mau perang pun, tapi Vladimir Putin dia tak mau Ukraine masuk NATO. Nanti NATO akan deploy dia punya anti pesawat yang canggih-canggih di sepadan Rusia. Ini ancaman bagi dia. Yang mana boleh trace banyak benda kan. Rahsia-rahsia di Rusia. Amerika tak setuju. Ukraine nak masuk juga. Saya tak tahu tuan-tuan. Apa nak jadi tuan-tuan. Sebab dulu perang dunia yang kedua. Pasal apa jadi perang dunia yang kedua? Bila Jerman attack Poland. Poland sebelah Jerman ya. Ni Jerman, ni Poland. Jerman attack Poland. Dalam apa hari dia tawan. Jadi perang tuan-tuan. Poland kecil tuan-tuan tengok peta. Ni Jerman kecil je. Poland sini kecil. Ukraine lagi besar. Kalau Amerika attack Ukraine, saya tak tahu. China dah sebut dia akan bersama dengan Rusia. Kalau Rusia berjaya attack Ukraine, padahal tuan-tuan kita tengok. Polisi negara Ukraine tak kacau Rusia pun. Tapi Rusia rasa terancam. Maka Rusia gerakkan 70% tuan-tuan tentera. Ni bukan main-main. Ni satu ketenteraan yang menakutkan sebenarnya. Sangat besar. Jadi tuan-tuan, kalau kita laksanakan Islam, contohnya lah, seluruh dunia tuan-tuan, kita ada kemampuan kena hadapi tuan-tuan. Ya, kita nak laksanakan Islam. Tapi banyak benda tuan-tuan. Betul tak? Yang kita kena standby. Sebab tu kita tengok pada zaman Nabi SAW tuan-tuan, waktu nak laksanakan hudud, dah ada sebuah negara. Dah ada kekuatan ketenteraan. Dah kukuh ekonomi dan politik. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan nak laksanakan mesti menang di parlimen, betul tak? Itu undang-undang dia tuan-tuan. Mesti dapat 2/3 kan undi kan. Ni kalau kita pun tak sokong parti yang nakkan Islam, macam mana nak naik tuan-tuan? Betul tak? Susahlah tuan-tuan. Betul tak? Banyak orang kadang-kadang kita kena tengoklah siapa kursi yang paling banyak, betul tak?
kursi yang paling banyak dalam kerajaan, dialah penentu apa-apa polisi dan apa, betul tak? Polisi. Kalau nak bagi jatuh kerajaan, mana-mana kerajaan lah tuan-tuan, kena ingat yang nak naik ni lagu mana, betul tak? Kita jangan seronok ya, bagi jatuh kerajaan yang ada, yang nak naik ni lagu mana, betul tak? Kita takut, kita tak puas hati dengan satu kerajaan, tak apa, bagi jatuh tuan-tuan, rupa yang naik lagi teruk tuan-tuan, lagi haru jadinya. Sebab tu kadang dalam kaedah usul fiqh dia sebut, dia kata apa, dia kena berhenti dah tuan-tuan, imam muda pun sampai dah, dia sebut tuan-tuan, dia panggil akhafud dararain, irtikab akhafud dararain. Dalam hidup kita ni, bila kita tengok dua-dua masalah, parti ni pun ada kekurangan, parti ni kekurangan, kena ambil yang paling kurang kekurangan. Tapi saya sedih rakyat Malaysia tak macam tu. Rakyat Malaysia ni dia tak masuk dengan parti, betul tak kan? Aku mesti sokong parti ni, mana boleh ni, dia nak lingkup ke tak lingkup lentak bi. Dia tak kira, dia tahu dia tak masuk ya, betul tak? Fikirlah sikit tuan-tuan. Saya tak kempen parti mana-mana, tapi kadang-kadang masa kita nak mengundi, fikir sikit, kalau malaikat tanya dalam kubur ni, aku selamat ke tak selamat sokong ni, macam tu. Kalau rasa ni malaikat tanya ni, lepas ini mati nanti selamat, silalah, betul tak kan? Tapi ingat juga akhirat tu, jangan ingat kira dunia projek ya tuan-tuan. Baik, saya minta maaf tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung di mana? 35 tuan-tuan, 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matuda wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.